Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab salat sunat, salat tasbih. Hadis ke 184. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala wajjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ja'far bin Abi Talib ila baladil Habsyah. Falamma qadima i'tanaqahu wa qabbala baina ainaihi summa qala ala ahabu laka ala ubashiruka ala amnahuka ala uthifuka qala na'am ya Rasulullah summa dzakaranahu ma taqaddama akhrajahu al-Hakim wa qala hadha isnad sahih la ghubar alaihi wa mimma yastadillu bi ala sihhati hadzal hadis isti'mal al-a'immah min atba' at-tabi'in ila asrina hadha iya wa mawatibutuhum alaihi wa ta'limuhum an-nas minhum Abdullah bin al-Mubarak wa qala al-Dhahabi hadha isnad sahih la ghubar alaih. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib ke negeri Habsyah. Apabila beliau pulang ke Madinah, baginda sallallahu alaihi wasallam telah memeluknya dan baginda sallallahu alaihi wasallam mencium bahagian di antara kedua-dua matanya, yakni dahi, dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahukah aku berikan kepadamu? Mahukah aku berikan berita gembira kepadamu? Mahukah aku kurniakan kepadamu? Mahukah aku berikan hadiah kepadamu? Maka Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, ya, beritahulah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepadanya tentang salah tasbih secara sempurna. Mustadrak Hakim. Alhamdulillah, tuan-tuan, pagi ini kita baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk salat sunat itu salat tasbih. Kita masih membicarakan tentang kelebihan fadilat salat tasbih ni. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, iaitu anak Sayyidina Umar Al-Khattab yang bernama Abdullah. Ibnu Umar, Abdullah, dia menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wajjah, telah mengutus seorang sahabat Nabi yang bernama Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib. Ja'far ni sepupu Nabi. Abi Talib ni pak saudara Nabi yang tak sempat, yang tak dapat masuk Islam sampai akhir hayatnya. Ja'far ni diutus ke mana ke Habsyah. Habsyah ni ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dekat Mekah. Bila Nabi berdakwah dekat Mekah, pada ketika itu musyrikin dia duk push orang Islam kan. Sedikit orang Islam. Maka Nabi kata kepada para sahabat, pergilah ke Habsyah. Kerana dekat Habsyah tu boleh dia punya raja dia bagus, baik semua. Dan di antara Ja'far bin Abi Talib. Ini sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'far ni dia sepupu, dia muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Kemudian dia ada Ali bin Abi Talib. Dia ni adik-beradik, ada berapa orang. Ali bin Abi Talib adik kepada Ja'far. Ali ni dia muda daripada Ja'far ni 10 tahun. Ja'far ni dikenali sebagai Ja'far At-Tayyar. Ja'far yang terbang, At-Tayyar. Ja'far Zujanahain juga disebut dia. Ja'far ni dia masa berlaku peperangan Mu'tah tahun ke-8 Hijrah, Nabi dia antara qaid jaish, dia ketua-ketua tentera ni yang Nabi suruh untuk pegang liwak, apa nama ni, bendera Islam tu. Nabi kata mula-mula Zaid bin Harisah pegang bendera. Kalau Zaid mati, Ja'far take over. Kalau Ja'far mati, Abdullah bin Rawahah pegang. Ja'far ni dia mati. Bila dia mati, dia syahid. Mula-mula tangan kanan dia kena potong. Dia pegang tangan kiri. Tangan kiri dia kena potong, dia peluk, kemudian dia gigit.
Sebab itu dia dikenali sebagai Ja'far At-Tayyar. Sebab apa? Sebab tangan dia kanan kiri kena potong. Allah anugerahkan kepada dia At-Tayyar, kepak. Dan Nabi SAW sebut, dia kata Ja'far telah syahid dan dia sedang terbang dalam syurga Allah SWT dengan dua kepak dia. Dan dia terbang ke dalam syurga tu ke mana-mana tempat dia kehendaki. Zu Janahain, sahabat Nabi yang dikenali sebagai yang ada dua kepak tu, anugerah Allah Taala anugerahkan dia kelebihan Ja'far. Dan dalam satu hadis Nabi sebut Ja'far ni dengan aku, perbezaan antara Ja'far dan aku. Nabi dia kata Ja'far bin Abi Talib ni dia sepupu aku dan dia orang yang paling mirip dengan aku. Khalqan wa khuluqan. Dia kata khalqan wa khuluqan. Rupa dia dari sudut rupa bentuk dia pun macam Nabi, akhlak dia pun macam Nabi, kan? Zahir dia macam Nabi dan juga akhlak dia macam Nabi. Itu Ja'far, banyak kelebihan yang ada pada Ja'far, sepupu Nabi sallallahu. Walaupun dia muda daripada Nabi, dia hijrah ke Madinah tu, itu yang dikatakan falamma qadima a'tanaqahu wa qabbala baina ainaihi. Bila mana dia hijrah ke Madinah, dia mula ke Habsyah, balik Mekah balik. Nabi SAW umur 53 pergi ke Madinah. Tapi Ja'far ni dia tak pergi. Dalam riwayat disebutkan Ja'far ni tahun ke-7 hijrah Nabi tu baru dia pergi. Dia pergi Yaumul Khaybar. Betul Khaybar. Perang Khaybar tu baru tahun 7 hijrah. Lepas tahun Nabi hantar dia pergi Mu'tah, syahid dekat sana. Jadi cerita bila mana, kalau tengok dalam matan yang terjemah tadi, bila mana sampai ke Madinah. Dia yang dihantar ke Habsyah, kemudian balik pada Habsyah. Bila Nabi hijrah ke Madinah, lepas 7 tahun dekat Madinah, baru Ja'far ni dia hijrah ke Madinah. Jadi ketika mana ni diceritakan, falamma qadima a'tanaqahu, bila sampai ke Madinah tahun ke-7 hijrah itu, qabbala baina ainaihi. Nabi SAW seronok, sepupu dia sampai dah. Orang yang mirip rupa dia, akhlaknya, perangai dia, Nabi sebut sendiri. Nabi apa? Qabbala baina ainaihi. Nabi dia akan cium. Dia cium baina ainaihi, di antara dua mata ni kat sini. Itu nama kita panggil kat sini kan. Ni. Ada kat sini lah Nabi dia. Apa nama dia sebut ni? Kening kan. Antara dua kening ni lah. Lebih kurang gitu. Maksudnya Nabi cara dia cium dekat antara dua mata, baina ainaihi, dekat sini. Ni sunnah Nabi SAW. Kalau tuan-tuan orang balik pada haji ke umrah ke, kita lama tak jumpa kawan-kawan kan, kita cium dia, ni dekat sini. Antara dua mata ni. Itu adab. Kalau tuan-tuan tengok ulama-ulama salafus salih kan, kalau dia orang jumpa antara orang alim ni, orang ni cium ni kan, dia akan cium dekat sini. Itu sunnah Nabi SAW. Main laga pipi pun boleh juga kan, tapi yang sunnah Nabi dia dekat dahinya. Kalau dia jumpa orang rumah itu, lelaki dengan lelaki lah, kalau perempuan dengan perempuan. Tapi jangan pandai-pandai pula. Bukan kita orang rumah kita pula kita cium, jadi kes lain pula. Okey. Kemudian kata Nabi SAW, summa qala, Nabi kata kepada Ja'far, ala ahabulaka, ala ubashiruka, ala amnahuka, ala udhibuka. Wahai Ja'far, bila Ja'far sampai dekat Madinah ni, Nabi dia nak bagi satu hadiah kepada Ja'far. Nabi kata, hendakkah engkau wahai Ja'far, aku bagi kamu satu pemberian, aku beri kamu satu hadiah, aku beri kamu satu benda yang cukup berharga, kurniaan kepada kamu. Kemudian qala na'am. Ja'far bila dia dengar Nabi cakap itu, Ja'far kata, na'am, ya, betul, benar ya Rasulullah, berikanlah kepada aku. Apa dia? Maka disebut dalam hadis ni, summa zakaranahu ma taqaddama akhrajal Hakim. Kemudian Nabi SAW terus ajar Ja'far bin Abi Talib ni cara-cara solat tasbih. Kita minggu lepas kita cerita dah. Sebanyak 75 tasbih setiap rakaat, kan? 15, 10, 10, 10, 10, 10. Setiap rakaat tu ada 75 tasbih. So buat 4 rakaat boleh, siang, kalau malam 2-2. Kan? Sekali 2 rakaat dapat
150 dah tasbih itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah tuan-tuan dia, hari-hari begini ya, banyaklah ilmu kita dapat. Satu, memberi semangat kepada kita buat amal-amal sunat ini. Paling kurang kita buat setahun sekali ya. Ramadan kita buat. Kalau mampu tiap-tiap hari itu yang terbaik. Tapi tak mampu lah kot. Seminggu sekali ke sebulan sekali ya. Paling kurang semua hidup sekali ya. Jangan tak buat langsung. InsyaAllah kita fahami hadis ini, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanallah. Wa na'as.